Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik yang saya pilih pada pagi ni pasal nak beli tanah untuk berpencen. Ini pun topik yang menarik juga tuan-tuan dan puan. Ada di kalangan kita yang mungkin tak kira lah dia kerja kerajaan ke, dia kerja swasta ke, mungkin dia target dalam umur 55 ataupun 56. Sekarang kerajaan dah lanjut sampai 58 kan. Yang nak berpencen tu mungkin ada yang berniat nak beli tanah untuk tujuan dia nak bina rumah selepas dia berpencen nanti. Ni biasanya geng-geng yang mungkin ada kampung, ada orang kata niat untuk balik berpencen dekat kampung halaman masing-masing. Jadi mereka bercita-cita lah untuk membeli tanah untuk membina ataupun membangunkan rumah ketika mereka dah berpencen nanti. Okey. Sedikit perkongsian yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan puan lah. Bagi anda yang mungkin masih lagi muda, mungkin muda kat sini umur baru awal 30-an, belum masuk 40-an lagi, dan dalam masa yang sama masih lagi belum memiliki rumah. Rumah tak ada lagi ni, rumah tak ada lagi, umur dah 30 lebih kan. So golongan-golongan yang macam ni sebenarnya tuan-tuan puan, saya syorkan jangan beli tanah dulu. Saya syorkan jangan beli tanah untuk tujuan berpencen dulu, kena beli rumah dulu. Okay, so siapa yang belum ada rumah, yang masih lagi belum memiliki rumah kediaman sendiri, jadi saya syorkan tuan-tuan puan jangan beli tanah untuk tujuan nak bina rumah ketika berpencen nanti. Okey, kenapa? Okey, kejap lagi saya akan kongsikan sebabnya kenapa. Jadi saya syorkan kepada anda, anda seharusnya belilah rumah kediaman untuk anda tinggal ataupun untuk anda sewakan terlebih dahulu ketika anda sedang masih lagi muda, masih lagi orang kata baru berkecimpung dalam arena pekerjaan ni. Jadi adik-adik yang mungkin masih lagi orang kata belum memiliki rumah tu, saya syorkan beli rumah dulu. Okey, kenapa? Okey, sebab kalau katalah kita beli tanah, kita target tadi umur kita pencen, katalah umur 55, umur 55 baru kita nak bina rumah, ataupun kita bina sikit-sikit lah, kita bina sikit-sikit rumah tu. Mula-mula naikkan dia ratakan tanah dulu, lepas tu naikkan tiang, lepas tu naikkan bata, lepas tu pasang tingkap, lepas tu pasang bumbung dan sebagainya. Okey, sampailah rumah tu siap. Okey, kenapa saya cakap saya tak berapa galakkan anda melakukan orang kata planning macam tu? Sebab bila anda beli tanah, tanah kosong tersebut tidak diusahakan, anda tidak akan mendapat sebarang hasil daripada tanah tersebut. Faham tak maksud saya? Kalau kita beli tanah kosong, contohlah kita beli tanah tu lot banglo berkeluasan 50 kali 100, 5,000 kaki persegi. Okey, 5,000 kaki persegi, memang kedudukan tanah tersebut terletak mungkin di pinggir bandar dan sebagainya. Harganya mungkin sekarang ni murah lah. Mungkin boleh dapat dalam RM10 sekaki, mungkin boleh dapat dalam RM12 sekaki. Dan pastikan bila kita nak beli tanah tu adalah tanah yang mempunyai geran individu, dan bukannya tanah berkongsi geran ataupun tanah lot lidi dan sebagainya. Tu topik lain lah, kita tak nak ulas panjang tentang topik tu. Cuma saya nak beritahu kat sini, kalau misal kata anda berhajat nak beli tanah kosong untuk disimpan dalam tempoh mungkin 20-30 tahun akan datang, bahawa anda nak bina rumah, anda nak duduk kat situ, sebenarnya anda dah melakukan satu pelaburan yang bagi saya tak begitu betul lah, tak begitu tepat. Sebab apa? Sepanjang 20 tahun, sepanjang 30 tahun anda nak tunggu sampai anda berpencen, tanah tersebut tidak diusahakan, tanah tersebut tidak mendatangkan hasil kepada anda. Jadi itulah sure saya sebaik-baiknya adik-adik yang baru berjinak-jinak nak membeli hartanah ni, saya syorkan beli rumah dulu. Beli rumah untuk diduduki, ataupun beli rumah kalau katalah anda ni kerja kerajaan, alhamdulillah dapat quarters, anda duduk di rumah quarters. Jadi rumah yang anda beli tu anda boleh sewakan, anda boleh sewakan dan anda boleh dapat hasil daripada rumah pertama yang anda beli tu tadi. Tak adalah tanah kalau misal kata tanah kosong tadi kan, takkan anda nak sewakan tanah kosong, nak buat apa tanah kosong? Orang pun tak nak sewa tanah kosong yang berkeluasan 5,000 kaki persegi kan. Takkan nak sewa je nak, okey awak sewa tanah ni, awak buatlah rumah awak nak buat rumah kayu ke rumah batu ke tu pulanglah, dalam tempoh 20 tahun nanti saya ambil balik. Tak ada maknanya kan. So bagi anda yang keinginan nak konon-kononnya lah berpencen nak beli tanah kosong dan nak buat banglo atas tanah tu, tu nanti anda boleh
orang kata apa, beli ketika anda dah memiliki rumah pertama anda, dan dalam masa yang sama anda ada planning untuk orang kata apa, mencambah ataupun meningkatkan pendapatan melalui tanah yang anda dah beli tadi tu. Kalau misal kata tanah tu adalah tanah lot banglo yang sekangkang kera, yang tak boleh nak diusahakan, jadi bagi saya elakkanlah, elakkan daripada beli tanah tu ketika anda masih muda. Jangan beli, biasanya orang beli tanah kosong ni dia buat pinjaman, dia buat pinjaman, sama ada dia buat pinjaman peribadi, personal loan. Sebab nak beli tanah kosong ni sebenarnya tuan-tuan, bila kita nak buat loan dengan bank agak susah sikit. Bank dia agak fussy sikit lah nak bagi pinjaman untuk membeli tanah kosong. Kalau boleh pun bank bagi mungkin financing up to 80%, maksimumnya 80% saja. Dan dalam masa yang sama, kita tak boleh nak jangkakan nilai tanah tu boleh meningkat naik dalam masa yang singkat. Mungkin nilai tanah tu akan stagnan, mendatar, ataupun tanah tu mungkin ada lah appreciation value tapi tak banyak. Berbanding kalau kita beli rumah kediaman. Bila kita beli rumah kediaman, setidak-tidaknya lah, rumah kediaman tu kalau misal kata kita tak duduk, kita duduk quarters, kita masih lagi boleh sewakan rumah kediaman tersebut, dan dalam masa yang sama kita dapat hasil daripada sewaan tu untuk membantu kita membayar monthly installment ataupun bayaran bulanan yang kita perlu bayar hutang kita buat dengan pihak bank tadi. Jadi kalau katalah adik-adik bercadang nak beli tanah kosong, bagi saya tangguhkan dulu, belilah rumah kediaman dulu. Sekurang-kurangnya rumah kediaman yang adik dah beli tadi tu, adik boleh duduk, dan adik kalau tak nak duduk pun adik boleh sewakan dan mendapat hasil daripada sewaan tersebut. Okay? So itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak buat pada pagi ni. Mungkin tuan-tuan perempuan ada orang kata pendapat yang berbeza dengan saya. We may agree to disagree, macam biasa saya cakap lah. Kalau ada yang tak setuju dengan saya tu, boleh je masukkan dalam komen, kata apalah coach ni bagi nasihat macam ni, tak bagus lah nasihat coach ni kan. Saya ni dah beli tanah kosong dah lama dah, saya usahakan buat reban ayam lah apa semua. Tak apalah kalau misalnya kata anda ada pendapat yang macam tu, terpulang kan. Tapi pendapat saya begitulah. Kalau kata tanah kosong tu berkeluasan mungkin 1 ekar lebih ke 2 ekar ke, anda nak tanam kebun durian ada hasil ke, tu tak apalah, itu lain cerita. Ini saya cerita beli tanah lot banglo ataupun tanah kosong yang tak begitu besar, yang memang dalam kawasan kediaman, yang mana anda tak boleh nak buat usahakan tanah tersebut, nak bercucuk tanam pun tak boleh, nak berternak pun tak boleh kan. So tanah tu terbiar begitu saja. So daripada tanah kosong yang terbiar begitu saja, kenapa anda kena fork out duit ataupun keluarkan duit awal-awal untuk beli macam tu kan. So sebaik-baiknya anda laburkanlah dulu duit tu, belilah rumah kediaman. So rumah kediaman tersebut sekurang-kurangnya anda boleh duduk, ataupun kalau anda tak nak duduk, anda boleh sewakan dan anda boleh mendapat hasil daripada sewaan tersebut. Bagi saya lah, kalau katalah kita terpaksa membuat pinjaman, dan bila dah buat pinjaman, rekod kita di Secris akan terjejas lah, sebab kita dah ada komitmen kat situ kan. Dan pinjaman ni perlu dibayar setiap bulan. Tak adalah orang kata kita boleh skip membayar, kata tanah saya ni belum buat apa-apa lagi lah, jadi saya nak skip bayar dulu, boleh tak bank? Mana boleh cakap macam tu dengan bank kan. Kita dah buat pinjaman, kita kena bayar kan. So itulah bagi saya, daripada you all biarkan tanah tu terbiar begitu saja, buat apa beli awal-awal, beli nantilah kan. Mungkin ada yang bernada sini, saya kata alah coach, kalau kita beli sekarang murah tanah tu kan, mungkin akan datang tanah tu akan naik. Tu istilahnya mungkin harganya akan naik, tapi siapa yang boleh jagakan harga tanah tu akan naik? Siapa yang boleh memberi jaminan bahawa harga tanah tu akan naik? Tanah kosong tu memang kalau sekarang ni mungkin harganya RM10 sekaki, mungkin 20 tahun akan datang harganya akan jadi RM20 sekaki. Siapa yang boleh menjamin harga tanah tu akan naik? So bagi saya benda tu agak skeptikal sikit lah kan. Pendapat begitu mungkin tuan-tuan puan kena berhati-hati. Ada je harga tanah yang sekarang ni makin turun, makin murah ataupun at par, sama je. 20 tahun lepas harga tanah tu macam tu, sekarang ni pun harga tanah tu macam tu juga kan. So tak ada siapa-siapa yang boleh menjamin semua pelaburan yang kita buat tu akan menjanjikan pulangan ataupun orang kata mendapat keuntungan dalam masa tertentu lah. So itu yang kita kena berhati-hati kat situ. Terima kasih banyak-banyak semua yang sudi menonton pada pagi ni. InsyaAllah yang baik tu jadikan orang kata tauladan, yang baik mana kurang baik tu jadikanlah sepadan. Tak semestinya apa yang saya cakap ni tuan-tuan puan kena ikut. Saya cuma bercakap berdasarkan kepada pengalaman dan pengamatan saya. Tuan-tuan puan may agree to disagree. Dan dalam masa yang sama saya doakan tuan-tuan puan dipermudahkan segala urusan,
dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah insya-Allah dalam bulan Rejab ni. Jangan lupa banyakkan berdoa dalam bulan Rejab. Insya-Allah kita berdoa untuk kita sampai ke bulan Ramadan nanti yang tak lama lagi, lebih kurang sebulan lebih lagi. Okey, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.